Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 5 Ogos 2020 hari ini hari Rabu, bertemankan saya Uyaina dan juga Fiza Sabjahan. Dan kami harapkan anda semua penonton-penonton yang sedang menonton kami ketika ini dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya. Dan insya-Allah kami akan terus memberi inspirasi kepada anda dan topik yang bakal kami bawakan pada hari ini panas sedikit. Tapi nak tahu apa topik yang bakal kami bawakan? Anda kena terus bersama dengan kami sebentar lagi. Tapi Kak Yana, nak cakap tentang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Ogos 2020 ini, saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang baru memulakan pekerjaan hari ini. Betul. Setelah pulang dari kampung, orang kata menghabiskan masa bersama keluarga dan juga insan-insan tersayang dan juga anak-anak anda dah pun bermula ke sekolah. Tetapi kita perlu ingat yang kita masih lagi dalam usaha untuk memerangi wabak COVID-19 yang sayang sekali masih lagi berleluasa sekarang ni. Jadi diharapkan kita semua dapat memainkan peranan menjadi warga negara yang baik, yang bertanggungjawab. Ingat, kena praktikkan penjarakan sosial, pakai pelitup muka, kalau tak kena denda RM1,000, banyak tu. Penjarakan fizikal yang harus kita titik beratkan dan paling penting kita jaga kita. Kalau dulu orang kata jangan sibuk hal orang, tapi sekarang ni kita kena sibuk hal ahli keluarga, rakan-rakan dan insan-insan yang kita sayangi di sekeliling kita untuk menjaga kebajikan dan juga kesihatan mereka. Sebab ini tanggungjawab kita bersama kerana kita kena ingat kita semua adalah frontliner untuk memerangi wabak COVID-19 ini. Kita harus bersama-sama untuk memastikan ianya berjaya, insyaAllah. Betul. Ingat hashtag kita jaga kita. Okey, baik. Seperti yang Fiza katakan tadi, sekejap lagi kita akan membincangkan sebuah topik yang panas dan mungkin sedikit sensitif. Tetapi sebelum itu, kita akan bersama dengan Muhammad Faizul Rohban Ahmad yang merupakan pengarah urusan FR Kasih Marketing Sendirian Berhad. Silakan. Terima kasih Fiza dan juga Uyaina. Sebelum topik itu menjadi panas, jom kita manjakan dulu kulit wajah anda semua. Okey, ramai wanita di luar sana yang tidak faham di antara kulit wajah yang sihat dengan kulit wajah yang putih. Kulit yang sihat akan memastikan anda tampil yakin dan sangat-sangat senang dijaga. Berbanding anda menggunakan produk untuk memutihkan kulit yang mengandungi bahan-bahan berbahaya seperti hidroquinone dan merkuri yang boleh menyebabkan kulit wajah anda rosak sepenuhnya. Okey, untuk mendapatkan kulit wajah yang cantik dan memulihkan kembali wajah anda yang pernah menggunakan produk menipiskan kulit, semestinya Kasih Skincare. Set lengkap 5 dalam satu ini yang diformulakan dengan teknologi kunyit putih. Produk pertama yang menggunakan formula sendiri dan juga melalui R&D yang sangat ketat. Kesemua produk Kasih Skincare berasaskan alam semula jadi, tidak menggunakan lemak haiwan, tidak pedih, tidak menggelupaskan kulit dan sangat sejuk apabila di-apply pada kulit wajah anda. Ada 5 barang di dalam Kasih Skincare, iaitu sabun, toner, krim siang, krim malam dan juga serum. Okey, cuci kulit wajah anda dengan Love Soap, sabun yang dihasilkan dari aloe vera bagi memelihara dan membaiki kulit wajah anda yang sudah rosak. Kemudian gunakan Blossom Toner ekstrak rose bagi membantu melembabkan dan juga melembutkan kulit wajah anda. Lia Serum memastikan kulit wajah anda cerah dan sentiasa sihat dan juga menghaluskan kulit anda bak sutra. Dan juga Esta iaitu krim siam membantu melindungi wajah anda dari sinaran UV dan juga melindungi kulit anda daripada kegatalan dan kemerahan. Manakala krim malam Melika bertindak sebagai antibakteria dan membaiki tisu kulit yang rosak. Kasih Skincare boleh digunakan tanpa ragu-ragu kerana produk kami mendapat kelulusan KKM dan melepasi ujian makmal Pusat Racun Negara. Dan harga asal untuk Kasih Skincare adalah RM99.90. Tetapi hari ini jika anda membeli hanya perlu bayar RM90 sahaja dan dapatkan percuma satu tudung bawah yang bertatahkan beliau ini secara percuma sahaja. Hubungi nombor yang tertera pada kaca TV ataupun layari FB dan IG kami di Kasih HQ. Sekian daripada saya. Kita kembali semula bersama Fiza Sabjahan dan Uyaina. Silakan.
Wow, terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Faizul Rohban Ahmad di atas penerangan sebentar tadi. Dan itu dia tadi kita dah dengarkan tentang penjagaan kulit wajah. Tapi kalau kita cakap tentang penjagaan hubungan rumah tangga, Penjagaan hati. ya, rohani dan untuk keharmonian rumah tangga ni, ini bukanlah satu topik baharu yang dibincangkan. Malahan ia telah pun menjadi perbualan dalam kalangan masyarakat kita. Dan hari ini Yana, yang topik yang bakal kami kongsikan kepada anda mungkin sedikit sensitif dan juga panas menurut kata Yana tadi, tentang topik menumpang kasih. Kalau kita lihat sejak kebelakangan ini mungkin tular tentang ada pelbagai masalah, isu ataupun kes yang dikongsikan di laman media sosial tentang isu menumpang kasih. Ada orang, ada wanita yang mungkin menumpang kasih kepada suami orang dan sebagainya. Namun jika kita lihat dalam pelbagai perspektif pula, konotasinya ada yang positif, ada pula yang negatif, bergantung kepada individu yang membawa kepada hubungan tersebut. Betul. Dan hari ini sebenarnya kita nak berbincang tentang menumpang kasih dari satu sudut pandangan yang berbeza. Saya nak mengajak anda semua untuk turut terlibat dalam perbincangan kita pada hari ini sebab pastinya kalau kita bercakap pasal perkahwinan ni tidak ada seorang wanita pun yang ingin dimadukan ataupun yang dengan rela hati membenarkan suaminya berkahwin lain. 2, 3, 4 dan sebagainya. Tetapi apa yang pasti, hari ini kita akan melihat dari sudut pandangan seorang lelaki, juga sudut pandangan seorang wanita yang dimadukan. Bagaimana sebenarnya rasa? Apakah sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam sesebuah rumah tangga itu dan bagaimana mereka dapat mengatasinya untuk hidup dengan keadaan yang lebih harmoni. Kami juga sebenarnya nak mengalu-alukan komen anda, khususnya mungkin kalau anda ada pengalaman sebagai seorang isteri pertama yang memberi ruang dan juga peluang kepada pasangan anda untuk diri anda dimadukan, ataupun apa saja perkongsian yang ingin kami bacakan dan kongsikan kepada penonton-penonton lain, anda boleh terus kongsikan di www.facebook.com/WHITV3. Kami ada sedikit masalah teknikal di Facebook kami, berikan kami sedikit masa dan insya-Allah jika berkesempatan kami akan bacakan komen-komen yang telah pun anda kongsikan. Betul. Baik, kami akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan tersebut. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Ini Carmila ya. Saya Aniza. Saya rasa awak kenal siapa saya. Tak sangka kita dapat bertentang mata. Puan Aniza, saya... Carmila tak payah cakap apa-apa. Saya terima. Saya terima seadanya. Carmila jangan risau ya. Saya sudi berkongsi kasih. Memang mula Niza sakit. Niza tak boleh terima. Niza tak boleh tidur malam. Tapi bila Niza tahu abang dah kahwin dengan Camilla, Niza dapat terima. Tapi sekarang ni abang, kita dah jadi satu keluarga. Niza rasa abang perlu jujur. Abang kena cakap dekat anak-anak. Bagi tahu diorang pasal kami. Paparan yang anda saksikan tadi adalah sedutan dari drama Jejak Carmila yang telah ditayangkan di TV3. Dan seperti yang telah kami war-warkan tadi, hari ini kita nak bercakap tentang topik menumpang kasih. Bagaimana sebenarnya perhubungan mereka yang berada dalam situasi rumah tangga yang di mana suaminya berkahwin lebih dari satu. Hari ini kita akan ketahui dengan lebih lanjut. Iza, elok kalau kita perkenalkan tetamu kita? Ya, kita akan mendengar sudut pandang daripada seorang suami dan juga seorang isteri hari ini. Di sebelah saya, kita bersama dengan Zarina Zainuddin. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Apa khabar Fiza? Baik, Alhamdulillah. Apa khabarnya? Sihat. Khabar baik. Semakin hari semakin berseri-seri kat Zarina. Terima kasih. Okey. Dan hari ini kita ada tetamu istimewa yang mana figura ini mempunyai 4 orang isteri melalui perkahwinan yang bahagia dan 10
orang. 10 Orang anak. cahaya mata. Okey, kita bersama dengan Datuk Muhammad Fadino Khairuman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke studio wanita hari ini. Terima kasih kerana jemput saya datang hari ini. Sama-sama. Baik, dan di hujung sana tak asing lagi di set wanita hari ini kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Selalu saya kena topik panas-panas macam ni. topik yang sesuai, Doktor. Ada Iswan, ada Istu, tapi tak ada isteri kan? Belum. Okey, topik hari ini mungkin bagi sesetengah pihak mengundang sensitiviti ataupun boleh menimbulkan kemarahan. Ada yang berkata mungkin kita tidak mendekati golongan wanita. Tetapi ini yang nak kita kongsikan kepada anda semua kalau kita bercakap tentang menumpang kasih ini. Terlalu subjektif untuk kita rungkaikan. Kerana apabila kita bercakap tentang soal ajal, maut, jodoh dan pertemuan ini bukanlah terletak di tangan kita. Tetapi kita nak dengarkan dahulu pengalaman. Dari hati ke hati seorang wanita, mungkin ramai juga yang pernah dengar, baca apa yang telah dikongsikan oleh Zarina sendiri. Saya kira sebagai seorang wanita yang ketika itu berkerjaya, popular, cantik dari dulu hingga sekarang, pastinya tak pernah terlintas dalam fikiran untuk mengakhiri zaman bujang dengan suami orang. Kerana pastinya ada banyak pilihan kan. Yang datang pun datang dan berlalu pergi pun ramai kan. Tetapi apa yang membuatkan Zarina ketika itu memilih dan menerima jodoh dan ketentuan untuk menjadi isteri kedua pada saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana mengundang saya hari ini. Boleh saya share pengalaman saya. Saya berkahwin umur saya 22 tahun. Di mana ketika itu banyaklah kita dah kenal dengan orang macam-macam ragam orang kan. Dan bila berjumpa dengan suami ni memang kita tahu dia suami orang. So kita pun memang tak nak mula-mula kan. Tetapi sebab dia approach tu dia serius. Dia cakap dia kata abang nak kahwin dengan Ina, nak jadikan Ina seorang wanita yang orang pandang tinggi. Allahuakbar. Jadi saya cakap, saya terkedulah bila cakap macam tu. Saya kata, kalau betul abang punya niat macam tu, bawa saya jumpa isteri abang sebab abang sudah beristeri. Besoknya dia bawa saya pergi. Jadi saya terus pergi dan isteri duduk sana, saya duduk sini. Masa perjumpaan pertama tu, saya cakap, ya Allah Tuhanku, kalau macam ni keadaannya saya tak nak. Saya cakap saya tak nak. Kenapa temukan saya dengan orang macam ni kan yang dah ada keluarga, ada anak. Saya tengok anak-anak dia masih kecil 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Saya cakap anak ramai. Lepas tu saya ni nak ganggu rumah tangga orang ke? Lepas tu saya tanya dengan isteri dia macam mana. Isteri dia pun tanya saya, awak nak kahwin dengan suami saya sebab suami saya ada rumah besar, ada kereta besar, ada harta banyak. Dia cakap itu kan. Saya cakap saya dah jumpa orang yang kaya. Tapi saya tak jumpa orang yang kaya budi, kaya orang yang kaya bahasa, orang yang betul-betul bersungguh dengan saya kan. Yang ikhlas. Tu dia cakap, betul ke awak betul-betul nak dengan suami saya ni? Dia cakap, kalau akak izinkan, saya cuma nak menumpang. Bila saya cakap menumpang situ, saya tahu diri saya menumpang. Jadi dia cakap, kalau betul awak nak kahwin dengan suami saya, jagalah maruah dia, jaga maruah saya. Itu yang saya rahsiakan hubungan saya dengan suami sampai perkahwinan kami 21 tahun. Jadi orang pun tak tahu, awak kahwin dengan siapa? Awak kahwin dengan orang dia? Awak kahwin dengan dia? Saya cakap, adalah suami saya kat rumah, suami saya. Kalau kat luar, masyarakat punya. Kalau kat sini, kat rumah dia, isteri dia punya kan. Sampai ada kan orang kata, kita keluar-keluar, awak ni janda ke? Awak ni seorang-seorang je apa kan? Dah lepas 21 tahun baru saya kenalkan siapa suami saya. Macam itulah. Itu dia. Alhamdulillah. Saya kira ini satu perkongsian yang sangat-sangat liberating, yang membuka mata, yang mana hubungan antara isteri pertama dan isteri kedua alhamdulillah baik sehingga ke hari ini walaupun sudah lebih daripada 21 tahun. Ya, alhamdulillah kami sekarang pun bekerjasama. Sekarang saya buat perniagaan Pulut Kuning. Yang isteri pertama dia manage bahagian
kewangan. Sebab saya tak pandai jaga duit. Kan duit beli beg Chanel. Okey. Jadi dia uruskan tu, dia nasihatkan saya, suami saya buat dia buat costing apa semua, saya buat marketing, kita bekerjasama. Okey, ini macam tu. keharmonian yang dikongsikan oleh Zarina sendiri. Tapi dalam nak melalui tempoh 21 tahun itu hakikatnya bukan mudah untuk sampai ke tahap berada di hari ini. Ada soalan untuk Datuk? Ya, saya tertarik bila Zarina katakan tadi selepas 21 tahun baru memperkenalkan suami kepada khalayak ramai. Ini yang menarik dengan Datuk Fadino. Kalau kita lihat di Instagram, memang Datuk berkongsi tentang kesemua isteri-isteri Datuk, keempat orang isteri Datuk. Kalau kita bercakap tentang perkahwinan yang poligami ni, minta maaf ya Doktor Datuk, mungkin ramai antara lelaki yang akan menyorok perkahwinan mereka. Tetapi Datuk secara khususnya berkongsi dengan orang ramai, saya mempunyai 4 orang isteri dan saya berbangga dengan isteri-isteri saya. Bagaimana Datuk mempunyai keberanian untuk melakukan sedemikian? Berani. Macam mana berani tu? Berani tu datang actually macam pertamanya sebab setiap perhubungan tu kita bermula dengan kejujuran kan. Jadi saya jujur apa adanya kan. Pada permulaannya of course orang rasa macam tak pandai jaga hati. Kan, tapi but then dia jadi nak jaga hati ni because if we keep lying kan, kita tipu sini tipu sana, itu kita sorok kan. And then once I decide untuk buka kan, of course waktu mula-mula dulu memang ada sorok-sorok lah kan, itu tidak saya nafikan, saya pun tidaklah kata seberani sekarang. itu kan. Okey, dan bila kita buka tu kan, yes ada konflik-konflik yang berlaku pada permulaannya kan, waktu trust tu belum wujud kan. Dan apabila trust tu dah mula wujud kan, antara isteri-isteri ada trust kan, maksudnya dia trust yang saya ini menyayangi kesemuanya kan. Tak ada kata nak lebih yang 1 ke 2 ke 3 ke atau 4 kan. Bila trust dah wujud yang saya ni menyayangi semuanya sama rata kan. Memang kalau bila dah Betul trust ke sama rata, Datuk? Saya baru nak InsyaAllah, tanya. insyaAllah. Nak berhati kasih. Laju Zarina bertanya. Jadi apa tu bila trust sudah ada, yes of course kan, dalam setengah aspek orang nampak macam ini lebih kat sini kan. Tapi bila trust tu ada, dia yakin kan yang mana sini dilebihkan, sini akan dilebihkan pula kan di dalam aspek yang lain Ada kan. give and take lah Yes, di situ. correct, kan. Okey, tapi ketika Datuk nak buat keputusan untuk menambah cawangan yang pertama, maksudnya untuk berkahwin lebih daripada satu ketika melalui perkahwinan yang pertama sehinggalah hari ini mempunyai 4 orang isteri, alhamdulillah. Dan ketika itu bagaimana Datuk mendapat persetujuan daripada isteri pertama untuk Datuk melihat isteri pertama Datuk yang mungkin mempunyai jiwa yang kuat dan besar untuk sanggup berkongsi kasih bersama dengan madu-madu yang lain, Datuk? Membuat keputusan sebenarnya macam tidak diputuskan lah kan. Macam tadi dikatakan jodoh tu kan memang kan, telah bukan di tangan kita kan. Saya pun tidak menyangka sebenarnya kan, banyak liku-liku tu yang mana saya rasa macam tak mungkin kot kan boleh lebih kan, ataupun tak mungkin kot kahwin lagi kan, dan sebagainya. But that kan koinsiden yang berlaku membuatkan terjadilah kan. Okey, baik. Kita dah dengar sudut pandangan dari seorang isteri, juga dari seorang suami. Doktor, bila kita bercakap tentang menumpang kasih, kasih membawa ke cinta, dan cinta ini bukan sekadar perasaan. Bukan sekadar perasaan yang orang kata suka sama suka, tetapi ia lebih daripada itu. Cinta membawa kepada tanggungjawab, komitmen, rasa bertanggungjawab antara satu sama lain itu. Dan ianya juga membawa kepada tanggungan. Bukan sekadar suka. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita betapa besarnya sebenarnya tanggungjawab khususnya bagi seorang suami dalam berkongsi kasih antara isteri-isterinya dan juga antara isteri-isteri satu sama lain. Okey, topik yang panas ni. Sebenarnya pertamanya sekali, saya ramai jumpa orang yang berpoligami dan setiap poligami itu unik. Sebab berlaku poligami juga unik, cara seorang suami mengendalikan keluarga pun berbeza-beza dan tidak ada seorang atau yang boleh kata okey aku ada petua untuk bahagia dalam poligami. Petua datuk kita dengan saya takkan sama, dengan Zarina dengan keluarga dia takkan sama. Jadi sebenarnya dia bergantung kepada apa tujuannya. Okey, tujuannya apa? Ya.
kalau tujuannya hanya untuk nafsu, maka dia tak ke mana. Ya. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk mendapat zuriat dan kemudian membesarkan zuriat dengan baik dan sebagainya, itu lebih mulia. Sebab apa? Sebab saya lihat antara perkara yang orang tak suka bila sebut poligami dan orang marah apabila banyaknya poligami yang mengenepikan, mengutamakan seseorang dan mengenepikan pasangan yang lain. Mengutamakan isteri yang ini, yang lain diketepikan. Jadi disebabkan itu, maka anak-anak tak bahagia, berantakan, cerita-cerita yang tak bagus, bawa sampai ke pejabat agama, saman menyaman, lepas tu tulis dekat sekarang sosial media dan perkara-perkara sebegini yang membuatkan orang takut bila dengar tentang poligami. Ya, tetapi sebenarnya kalau niatnya itu murni bagus, ya. Ini memang ramai orang kata bab kahwin ikut sunnah, bab lain tak nak ikut sunnah. Tetapi kalau kita kahwin, kalau kita nak kahwin ramai, kalau kita tak ikut sunnah, kita nak ikut apa lagi? Jadi kita kena ikut sunnah dan kita kena ambil tanggungjawab. Baik, sebab itu kalau nak berpoligami, pertama kekuatan tu pada suami sebenarnya. Ya, suami kena banyak sabar, suami kena terima kerenah. Ya, kalau katakan isteri mengamuk, isteri marah, maka kena terima sebab orang tu marah kerana perbuatan kita, orang tu mengamuk kerana perbuatan kita, kena sabar. Kan tak boleh tiba-tiba kita pula yang terlebih sentap mengamuk balik, tak boleh. Kemudian kena ada kekuatan dari segi memberi nafkah, dari segi keuangan kena ada. Kalau kata nak berpoligami tapi periuk nasi semua isteri yang jaga, payah. Kan? Jadi sebab tu kita kena ukur kekuatan kita. Boleh tak kita bukan setakat berkongsi kasih tapi berkongsi rezeki. Kan? Maknanya boleh tak setiap anak itu bahagia. Jadi kita kena ukur. Bukannya senang sebenarnya proses untuk mencari kebahagiaan. Dan apabila sudah berlaku fasa perkahwinan, dia ada fasa-fasa ada. Mungkin fasa macam Zarina kata itu tak berlaku dengan semua orang. Kan ada isteri pertama yang misalnya tak boleh terima. Dia jadi fasa dia nak memujuk hati, fasa dia nak berdepan, apa orang kata, apa adik-beradik dia kata. Mungkin dia orang kata aku ni tak kerti jaga suami, mungkin orang kata aku ni dah tak muda lagi, mungkin aku ni tak cantik lagi, macam-macam tau. Jadi fasa ini kita kena beri ruang. Kita kena beri ruang kepada isteri itu untuk melalui fasa-fasa nak cool down tu. Dan dia juga akan bertanya sejauh mana kemampuan suaminya untuk berlaku adil, untuk bertanggungjawab. Nanti kat sana duduk rumah lebih lama daripada rumah dekat sini. Jadi macam-macam yang timbul. Okey. Kita nak dengarkan pendapat orang ramai. Tapi sebelum kita dengarkan pendapat orang ramai, saya nak tanya satu soalan daripada apa yang doktor kongsikan tadi. Doktor katakan tadi, sebelum kita nak, kalau bagi mereka yang memilih untuk menjadi isteri kedua, ketiga ataupun keempat ini, mereka harus memastikan dari segi tanggungjawab bakal suami itu berkemampuan. Ya, betul. Hadiah yang diberikan bukan daripada wang ringgit isteri pertama, tapi hasil usaha mereka sendiri. Tetapi doktor, Datuk dan juga Zarina, hari ini dalam masyarakat kita, kalau seorang wanita itu yang sebenarnya jatuh cinta dengan bakal pasangan, betul-betul jatuh cinta, tetapi kalau pasangan yang ingin dikahwini itu mempunyai kemampuan, kelebihan, wanita itu akan digelar sebagai gold digger ataupun kaki kikis. Ini apa yang kita bincangkan hari ini, mungkin ada persepsi yang berbeza dalam kalangan masyarakat kita. Sebab itulah juga menjadi ketakutan dalam kalangan wanita ini, jika mereka benar-benar jatuh cinta, mereka saya nak jawab soalan tu. Silakan. Okay. Dia dikatakan gold digger atau kaki kikis jikalau kehidupan dia selepas berkahwin, kita tak tahu ya, hidup kita ada pasang surut. Kadang-kadang bila lepas berkahwin ada masalah suami tu, dia susah nak terima. Jadi dia akan cuba lari kepada orang lain. Itulah gold digger. Tapi kalau dia boleh hidup susah senang dengan suami dia, itulah adalah seorang isteri, kan? Maksudnya bukanlah waktu kita senang saja suami dia, yang baik saja kita nampak, yang kaya kita nampak, tapi susah kita tak nampak. Maknanya kita boleh terima seadanya apa keadaan suami tu, walaupun keadaan suami tu bila suami berkahwin dengan kita, maknanya dia terpaksa memujuk hati isteri dia, isteri pertama tu. Jadi kita kena bagi ruang. Janganlah kita sibuk mengada pula, meleceh-lecehkan dia, kan, menyusah-nyusahkan dia. Kita dah tahu, kita yang kedua, ketiga, keempat, you kena mengalah lah. Bawa diri masing-masing. You pandailah bawa diri. You janganlah sibuk nak tak gambar, post tu post ni. Orang marah lah. Mestilah dia ada keluarga, dia ada anak-anak dia, dia ada apa. Betul. Maruah dia kita kena jaga juga. So nak jaga benda tu, kita kena
pandang diri kita sendiri. Apa jadi pada diri kita kalau kita asyik pentingkan diri aja, kan? Kena fikir perasaan orang. Kita nak hubungan tu lama. Macam saya nak hubungan saya dengan madu saya sampai bila-bila pun lama. Saya nak berkasih sayang dengan dia. Saya bila tak jumpa dia, saya rasa rindu. Saya rasa nak jumpa dia. Kalau jumpa saya, sejuk hati saya. Tengok muka dia, terus nak tenang hati. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, kenapa hati aku macam ni? Tapi bila tengok muka dia, kita rasa, ya, tenang. Sejuk je. Sejuk je. Hormat itu. Okey. Zarina simpan dulu jawapan doktor, kita akan sambung lepas ni. Begitu juga dengan Datuk. Yes, Tapi Yana, sebab kita nak dengar pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Silakan. Jom sama-sama kita saksikan. Mungkin nak menumpang kasih bila dah jadi dengan suami orang ni kan lebih mudahlah, lebih stable. Yang selalu jadi isteri kedua ni adalah di kalangan orang yang muda dan berumur jugalah untuk pada zaman sekarang ni. Sebab dia nak dapat kesenangan cara yang mudah. Wanita ini Itu dia pandangan orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita bersama 3 orang tetamu kita di studio pada hari ini. okey. Ada 2 soalan tadi berdasarkan daripada pandangan orang ramai. Yang pertama, persepsi tentang isteri kedua. Itu tadi kita boleh sambung dan ulas tentang soalan kita sebelum ini. Persepsi tentang isteri keduanya, kebiasaannya kalau jadi isteri kedua, ketiga ataupun keempat ini, mereka ini kadang-kala seringkali disalahertikan, seringkali dikatakan sebagai seorang perampas, pengikis, yang buruk-buruk saja. Tapi kadang-kadang kalau jadi nombor 3 dengan nombor 4, masyarakat okey pula. Jadi macam mana tu? Dia kadang-kadang masyarakat ni dia mungkinlah banyak tengok drama sangat kot apa ke. Tapi drama itu adalah refleksi kepada realiti yang berlaku, doktor. Betul, tapi sebenarnya saya pun kadang-kadang tengok drama, kadang over tu benda tu, tak berlaku macam tu pun. Kan? Jadi tu jangan kadang-kadang tengok drama kan. Baik, tapi sebenarnya ginilah. Sebenarnya tak ada istilah kata yang ini isteri pertama, kedua. Semuanya isteri sebenarnya. Bukan pertama, kedua, ketiga macam ada atau semuanya isteri. Sama je. Dan kita kalau seorang suami yang bagus, bila dia katalah ada orang nak diperisterikan menjadi yang kedua dan ketiga, mesti yang kedua ketiga akan tanya, kenapa perlukan dia sedangkan you sudah berumah tangga. Okey, ada orang setengah tu yang akan membuka aib, menceritakan pasal dia tak bahagia dengan yang pertama kurang itu, tak pandai layan, tak pandai itu. Kalau begitu, memang orang marahlah. Orang marah. Tetapi kalau dia kata tak ada apa-apa sebab dia ada objektif, dia ada tujuan dia misalnya sendiri ataupun dia mampu misalnya, maka mungkin lain persepsi yang diberikan. Jadi sebab tu kita kena buang persepsi bahawa yang kedua ni datang kerana nak menumpang, yang ketiga ni datang kerana nak curi kasih sayang dan sebagainya. Sebenarnya tak, sebenarnya sudah ditakdirkan begitu dan tak semua, pertama yang saya jumpa tak semua lelaki pun yang sanggup berpoligami. Saya jumpa ada lelaki yang tak sanggup pun berpoligami. Betul. Macam yang doktor cakap tu ya. Macam suami saya kan, saya lepas 3 bulan berkahwin dengan dia cakap dengan saya cakap dengan dia, saya pun heran kenapa dia lain ni, layanan ni lain, kenapa dia lebih pada isteri pertama. Dia kata baru dia buka mata dia, baru dia nampak yang isteri dia baik, isteri dia cantik, layan dia elok semua. Baru dia nampak benda tu selepas berkahwin dengan saya. Lepas tu saya cakap kenapa buat macam tu? Dia kata dia kahwin dengan saya sebab dia kesian. Jadi saya kata, kesian. Saya dapat kesian ke selama ni. Nak tunggu kasih sayang tu lama. Saya tunggu bertahun sampai saya mengandung. Saya beranak tu baru dia kata, anak abang. Baru dia kata, abang akan jaga anak abang baik-baik. Betul, saya kata, alhamdulillah. Kau senang nak dapat tau kasih sayang tu. Bukan yang orang kata, sebab dia bercinta lain tau. Bercinta 3 bulan lah. Kau tengah apa? Hayal. Honeymoon phase. Hayal. Tengah seronok. Tapi lepas tu, hilang semua tu. Sebab apa? Bila berkahwin, tanggungjawab tu penuh. Baru kita fikir, aku kena jaga ni lebih baik. Kena jaga dia elok-elok. Macam tu. Itulah yang kata tadi, menumpang kasih itu adalah tanggungjawab. Dan untuk Datuk sendiri, saya sebenarnya tertarik untuk bertanya. Mempunyai 4 orang isteri. Ada tak Datuk meletakkan syarat kepada isteri-isteri Datuk untuk menjaga keharmonian dan juga hormat antara satu sama lain? Ataupun isteri pertama berbeza syaratnya dengan isteri yang kedua, ketiga, keempat? Mungkin boleh kongsikan.
Kalau syarat tak ada syarat lah kan. Kalau kita letak syarat tu dia jadi macam diktator pula. Tak ada syarat apa-apa kan. Cuma setiap kali saya selalu ingatkan kan yang setakat hari ini kita harmoni di ataskan kepercayaan, atas keyakinan yang you guys letak pada diri saya. Kan, yakin yang saya ni akan berlaku adil kan, yang saya sayang semuanya kan, dan atas dasar itu semua orang kita ni harmoni. Jadi apabila kadang-kadang berlakulah occasion yang membuatkan yang ini ada yang terasa dan sebagainya, kita remindkan balik kan. Bila dia teringat dia kata yes kan, I know kan, di masa depan you akan prove kan, bukan seperti yang dia jangkakan yang saya ni melebihkan yang ini dan sebagainya. Kan, dan tadi saya nak ulas sikit yang doktor cakap pasal setiap rumah tangga poligami itu unik kan, dan itu sebenarnya itulah kunci dia. Kan, saya selalu ingatkan jangan kita comparekan dengan orang lain. Kan, apabila kita bandingkan dengan rumah tangga orang lain dengan konflik orang lain kan, yang mana kadang-kadang konflik orang lain ni bila gaduh-gaduh dia ceraikan yang muda contohnya, ataupun dia ceraikan yang pertama contohnya. Dan itu yang menyebabkan satu rasa yang tidak senang, tidak rasa insecure dalam hati isteri ni, kan, menyebabkan berlaku konflik kan. Jadi daripada tak ada konflik, berlaku konflik kan, sebab kita nak compare kan dengan ending rumah tangga orang lain dan sebagainya. Kan. Dan apabila kita aware yang mana setiap rumah tangga itu unik kan, kita bahagia dengan cara kita. Kan, cara orang lain mungkin bila post orang ni tak bahagia, yang ni terasa dan sebagainya. Kan, cara kita, you guys want to post anything, post. Kan, we share the love. Kan, buat je. Kan, tak ada syarat-syarat kata yang ni jangan post dan sebagainya. Kalau kita lihat di laman sawang Instagram Datuk sendiri, Datuk juga ada ketikanya membawa isteri-isteri itu bercuti sekali. Keharmonian tu, macam mana nak dapat berbahagi kasih? Saya pernah bergelar seorang isteri. Yang pasti saya kira bukan saya sahaja, ramai dalam kalangan wanita yang menonton ketika ini secara logik akalnya. Tak ada wanita yang sanggup nak berkongsi kasih bersama dengan wanita lain, ataupun ada wanita, kita juga sebagai wanita nak cuba merampas kasih orang lain. Kalau boleh tak nak, kalau boleh memang tak nak. Sedangkan makan kita pun kita tak tahu pukul berapa kita dapat makan. Lahir daripada rahim siapa bukan pilihan kita. Itu semua bukan pilihan kita. Tapi bagaimana sebenarnya Datuk sendirilah berbahagi kasih, cuba berlaku adil dalam mengharmonikan hubungan rumah tangga bersama dengan 4 orang isteri ni? Satu saya nak bila kita kata tak ada wanita yang sanggup berkongsi kasih ataupun sanggup apa tu dikatakan merampas kasih dan sebagainya kan, terutama yang bab berkongsi ni lah tadi kan, itu kerana sebenarnya kita telah salah perspektif kan. Kita meletakkan keluarga yang ideal itu adalah one versus one kan, monogami itu yang ideal kan. Itu benda yang telah kita di brainwash daripada dulu, zaman dulu lagi melalui macam doktor cakap drama-drama semua kan telah dicuci otak keluarga yang ideal kan, yang bahagia, yang paling optimum adalah one versus one kan. Sedangkan kalau kita secara secara universal ya, kita perlu faham kan setiap keluarga tu, setiap jodoh orang tu, takdir orang tu adalah unik. Kan, tidak ada yang ideal sebenarnya, berbeza-beza. Kan, jadi apabila kita faham situ, kita akan cari kebahagiaan dalam ruangan itu. Kan, apabila kita telah berpoligami, kan, kita telah berkongsi kasih, kita akan cari kebahagiaan dalam ruangan itu, takdir yang telah diberikan, dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Kan, iaitu berkongsi kasih kan. Tapi kalau kita nak comparekan dengan rumah tangga yang dikatakan ideal tadi, kan, one versus one, memang setiap hari makan hati lah. Betul, orang kata jangan tanya. Dia jangan banyak tanya. Hidup berpoligami ini ya, isteri pertama ke kedua jangan bertanya tadi makan kat mana, kat rumah tu beli barang apa. Tak payah bertanya. Sebab bertanya ni akan membuka ruang-ruang iblis untuk masuk kan. Apa yang suami kita beri itulah dia. Apa yang suami kita sediakan. Bukankah kalau kita bertanya tu kita lagi seronok, kita lagi seronok nak ambil tahu, nak ambil berat. Okey, dia makan tak apa? semestinya sebab poligami dia dengan poligami saya tak sama. Tak dengan sama, Datuk ya? tak sama. Okeylah. Kita tak boleh pakai dia punya, pakai kat Datuk, dia punya nak pakai kat saya, tak boleh. Bermakna kita perlu mengenali madu-madu kita, juga betul. Suami kita tu bagaimana Betul. orangnya, supaya keharmonian itu dapat dijaga bersama-sama. Kiranya ada SOP masing-masing. Yang penting contoh, kata macam Datuk kata tak ada syarat. Saya punya ada syarat. Syarat dia kalau kata yang sana WhatsApp ke, yang isteri sini WhatsApp, isteri sana WhatsApp, jangan balas. Kalau yang boleh membakar, tak payah, diamkan je. Syaratnya jangan respon. Okey, kita dah sampai di penghujung perbincangan kita sebenarnya. Saya dah dengarkan secara ringkas daripada Zarina sendiri, sebab menjadi yang nombor 2 ni seringkali diberi pelbagai persepsi oleh dalam kalangan masyarakat, dan Zarina sendiri bijak membawa diri sebagai isteri nombor 2 dalam berbahagi kasih bersama dengan madu dan juga suami. Mungkin ada sesuatu lah yang nak dikongsikan dengan penonton melalui topik kita tentang menumpang kasih pada hari ini. Mungkin nasib saya lain, kedudukan saya lain. Saya berkahwin dengan suami orang tu
Sebab saya rasa dia boleh jaga saya, dia boleh bimbing saya ke arah yang lebih baik. Kan? Saya tak belum jumpa lagi masa itulah. Masa tu zaman-zaman saya 22 tahun, saya rasa masa tu saya tak nampak lelaki yang baik di sekeliling saya. Banyak yang nak ambil kesempatan. Jadi saya rasa bila saya jumpa seorang lelaki yang baik, saya rasa biarlah aku jadi yang nombor 2 pun tak apa. Janji dia jaga aku elok dan dia hargai saya sebagai seorang wanita. Dan dia jaga saya sampai sekarang. Dah 26 tahun saya kahwin. Still lagi kita boleh berbaik-baik antara satu sama lain dengan keluarga. Yang penting keluarga anak tiri saya. Semua kita baik-baik. Kita tak ada dendam, busuk hati, semua tak ada. Kita rasa macam nak ambil tahu, nak ambil berat. Kalau orang ni birthday kita datang, dia setiap kali raya dia datang, keluarga kita berkumpul. Kita ada satu keluarga yang besar. Dan kalau ada apa-apa kematian, madu saya orang pertama akan datang. Yang akan bacakan Yasin, yang akan apa semua. Saya rasa saya dapat itu dah cukup. Alhamdulillah. Sebab saya kurang dari segi agama, mungkin saya kurang. Dan saya dapat top up ilmu agama daripada dia. Orang kata melengkapkan lagi apa yang tidak ada ataupun kekurangan dalam diri kita. Sedikit dari Datuk, mungkin boleh dikongsikan bersama dengan penonton kita. Bab poligami Menumpang kasih kan? It's very simple. Bagi saya satu kan. Bab kita jangan letakkan kan untuk berpoligami atau tidak kan, berkahwin dengan suami orang atau tidak kan, itu sebagai satu pilihan kan, tapi itu adalah sebagai satu takdir kan. Dah berjodoh macam itulah. Dan kemudian daripada apabila kita dapat terima kan, isteri atau suami itu dapat terima, inilah takdir yang menimpa pada diri kita kan. Dan daripada daripada situlah, from that point, bila kita dah terima kenyataan itu, kita akan create kita punya kebahagiaan sendiri. Jangan kita nak banding-bandingkan dengan rumah tangga orang lain dan sebagainya. Itu kita memang kita akan cari pasal lah kan. Sebenarnya jodoh itu telah ditentukan. Seperti itu. Okey, dan sedikit dari Dr. Asbadi, mungkin kalau kita bercakap tentang takdir, kita tak boleh nak melawan takdir. Tetapi kita boleh kontrol ataupun mengawal hubungan kita antara satu sama lain. Pada saya, apabila kita termasuk dalam keluarga poligami, pada saya itu adalah kerana Allah telah pilih kita. Ya, sebab kalau tanyalah kan, apabila kita hidup dah lama, sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan, banyak sebenarnya keindahan yang tak ada pada keluarga monogami yang dinikmati oleh orang yang berpoligami. Sama ada suami ke, isteri ke, anak-anak, dan hanya mereka yang melalui fasa poligami yang dapat merasakan nikmat yang sebegitu. Sukar. Yang monogami takkan rasa. Tapi yang poligami, tapi dengan syarat suami mesti bertanggungjawab, mesti berlaku adil, mesti lakukan yang terbaik. Silap salah tetap ada. Okey, baiklah. Saya kira itu satu rumusan yang padat daripada doktor sendiri. Terima kasih doktor, Datuk, di atas tips dan perkongsian yang dikongsikan hari ini, dan juga Zarina yang banyak berkongsi tips tentang topik kita pada hari ini. Dan untuk anda penonton-penonton sekalian, yang pastinya takdir dan gaya serta cara hidup kita ini berbeza-beza setiap manusia. Tak boleh kita bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Yang penting bahagia itu kita yang cipta. Bagaimana untuk kita mengolah kebahagiaan dalam kehidupan seharian. Yang penting kena hormat menghormati, ada rasa toleransi. Dan itulah orang kata kunci kepada kebahagiaan yang sebenar. Yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan padan. Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Terima kasih. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini, dan dalam segmen tajaan sekarang ni, Yana bersama dengan Princess Sarah yang merupakan pengasas Body Dream. Apa khabar? Khabar baik, Yana, cantiknya Yana ni. Princess pun apa kurangnya. Okey, so alhamdulillah ya. Ya, dan kita juga bersama dengan Puan Farina Muhammad Shah yang merupakan stokis Body Dream. Okey, Princess, Yana tengok Princess ni semakin hari semakin cantik. Walaupun dah lama tak nampak di Wanita Hari Ini, tapi macam mana sebenarnya Princess boleh mengekalkan kecantikan dan orang kata maintain Vogue? Alah, nak maintain Vogue tu kan. Nak maintain Vogue tu, Yana, bukannya senang, Yana. Tapi apa yang kita boleh cakap dekat sini kepada lupa saya nak inform dekat sini. Assalamualaikum semua kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Memang rindu. Mana tak rindu 5 bulan kita ber-PKP dekat rumah. Jadi dekat sini kan, kalau kita tengok dalam tempoh masa PKP ni memang banyak spend masa dekat rumah. Jadi makan tu memang banyaklah, Yana. Bila kita makan banyak ni, macam-macam lain keluar. Lalamove, GrabFood, semua ada. Dan resepi pun dah ada bermacam-macam. Tetapi nasib baiklah,
nasib baiklah ada penyelamat. Ni dekat depan mata ni Coco S yang membantu mengekalkan berat dan membantu mengawal selera makan. Sebab saya order makan memang tak ingat Yana. Samalah saya percaya Yana semua juga. orang yang dekat dalam yang tengah menonton ni pun makan semua resepi ada. Jadi Body Dream ini, Coco S ni lah yang membantu membakar kalori dan mengawal selera. Dan mungkin ada yang nak dikongsikan tentang keistimewaan Coco S ni. Keistimewaan yang seperti yang saya cakap tadi, dia membantu untuk mengawal selera dan juga lebih rasa kenyang dan membakar balik kalori yang kita dah makan. Kita dah order macam-macam kan? 5 minit kita order dah sampai depan pintu. Itulah masalah bila handphone kita sekarang ni memang canggih. Di hujung jari sahaja. Ya, betul. Tapi okey, mungkin boleh kongsikan juga cara pengambilan Coco S ni macam mana? Cara pengambilan dia simple sahaja. Kita ambil selepas sarapan pagi dan juga waktu malam tu kita memang syorkan untuk minum detox Bella Squeeze supaya perut tu lebih kempis. Itu adalah rahsia saya untuk mengekalkan berat dalam tempoh 5 bulan dan saya memang surprise lah sebab dalam tempoh PKP ni memang berat tu lagi ringan ya daripada sebelum ni. Memang kalau tengok body Princess Sarah ni memang sangat-sangat curvy, cantik, sangat-sangat. Okey, apa lagi yang boleh dikongsikan tentang Body Dream ni? Okey, so dekat sini kita ada video juga rasanya yang saya nak sharekan dekat dalam wanita hari ini yang mana kalau kita tengok sekarang ni yang tertera di kaca TV sekarang ni penonton semua adalah salah seorang ejen saya tahu anak 5 orang. Okey. Anak 5 orang. Jadi kalau kita tengok sekarang ni bersesuaian dengan government punya arahan sekarang ni adalah stay home, duduk rumah. Sebab apa? Kita lebih menguruskan bisnes secara online. Sebab apa? Bila kita menguruskan bisnes secara online ni hanya duduk dekat rumah, tak perlu berjumpa dengan klien dan kita ada masa bersama dengan anak-anak. Jadi kebanyakan orang perempuan wanita bila dia banyak masa dekat luar tu dia tak ada masa untuk spend dengan anak-anak. Dan seronoknya bila bekerja daripada rumah tak perlu nak bayar sewa kedai dan tak perlu membayar elektrik. Okey, boleh jual lah maknanya. Boleh sama-sama jual Body Dream ni. Memang boleh sangat-sangat. Itu yang saya sangat surprise ni dalam tempoh musim PKP ni sebab demand tu kita panggil apa? Permintaan terlalu tinggi. Mungkin disebabkan orang dah lama sangat duduk kat rumah. Hari-hari, satu hari mungkin ada 10 kali ada Lala Move sampai kat rumah. GrabFood sampai kat rumah. Jadi disebab itu demand produk ni Alhamdulillah membantu ejen-ejen saya untuk membuat jualan dengan lebih banyak. Dan untuk itu kita bersama dengan salah seorang stokis untuk Body Dream ni iaitu Puan Farina. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya kelebihan yang Puan dapat setelah menjadi stokis ejen untuk Body Dream ni. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Farina, Stoki Farina daripada Johor Bahru. So, mula-mula tu saya hanyalah consumer. And saya juga full-time housewife. Okey. So, bila sekarang ni pun tengah orang kata banyak ramai wanita di luar sana yang sangat suka menjaga penampilan, even diorang suri rumah kan. Ya, jadi ramai je wanita yang takut hilang keyakinan diri. So, Body Dream memang sangat membantulah. Okey, so saya sebagai seorang suri rumah tu memang saya perlu kekal aktif, bertenaga, and saya juga ada 3 orang anak. So jujurlah saya katakan memang saya tak termimpi pun boleh sampai level confident dapat bersiaran di wanita ini bersama my founder. Memang before this saya tak pernah bekerja. Memang full house housewife. So memang Alhamdulillah bila jumpa Body Dream ni saya mula menjadi seller sebab produk Body Dream ni sangat mudah dijual. Lepas tu memang setiap bulan tu sebab saya dah 4 tahun. Okey, lama dah. Lama. Ya, Saya nak tambah sikit. Alhamdulillah melalui produk Body Dream ni, Farina tahun lepas sahaja Alhamdulillah dah berjaya qualified untuk challenge Body Dream ke mana? Ke London dan Paris. Fully sponsor 7 hari 6 malam. Wow, seronoknya. Dan sekarang dalam masa yang cukup singkat sekarang ini, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya perancangan Farina bersama dengan Body Dream? Okey, kita punya plan actually harapan supaya ramai lagi wanita dekat luar sana yang boleh menjaga ekonomi sama-sama dengan kita memandangkan sekarang ni tengah pandemik dan banyak kedai yang dah tutup kan, ekonomi pun sangat terjejas. So memang kita memang sangat membantulah
dalam Body Dream ni untuk cari wanita-wanita di luar sana untuk join kita sama-sama build up. Baik. Untuk menjadi salah seorang ejen ataupun stokis. Mungkin Princess Sarah boleh kongsikan macam mana sebenarnya nak menjadi ejen dan stokis Body Dream? Okey, boleh hubungi di nombor yang tertera dekat bawah. Stokis kita memang ada di seluruh Malaysia. Boleh hubungi 018 255 9338. Yang paling penting Yana, misi saya dan juga misi Farina sebagai seorang stokis dah 4 tahun pun berada di pasaran ini. Kita memang nak menggalakkan lebih ramai suri rumah yang boleh mendapat income paling kurang RM3,000 sebulan. Yana, membantu ekonomi suami lah katanya. Kepada anda yang ingin menjadi ejen ataupun stokis Body Dream, bolehlah ikut cara yang Puan Sarah telah kongsikan tadi. Princess Sarah, maafkan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang anda ucapkan kepada Puan Farina dan juga kepada Princess Terima kasih Yana sudi untuk hari ini. Okey, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. John Fitwell, Body Dream luar. Wanita hari ini. Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan pastinya banyak yang telah kami bincangkan tadi bukan sebenarnya nak buat orang marah tetapi ingin melihat topik tadi dalam satu sudut yang lebih positif dan sedikit lebih. InsyaAllah. Itu yang kita katakan tadi, yang baik dijadikan tauladan, yang buruk sama-sama kita jadikan sempadan. Esok insyaAllah Wanita Hari Ini akan kembali bersama dengan anda tentang satu lagi topik iaitu tentang adab menegur ibu bapa. Adakah dibolehkan kita sebagai seorang anak ini untuk menegur ibu bapa kita, dan jika dibolehkan pula apakah cara-cara terbaik untuk kita menegur ibu bapa tanpa menyakiti hati mereka. Menarik topik esok ni. Jadi anda semua jangan lupa temu janji kita esok pada waktu yang sama jam 12 tengah hari. Kami akan tinggalkan anda di sini sampai berjumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari